Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya, Naila Huda. Dan untuk cerita jam ini, kami nak bawakan cerita di sebalik mogok penghantar makanan atau rider. Dan antara lain ini kerana mereka tidak puas hati terhadap syarikat pengendali. Menurut Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, mereka mengesahkan rancangan ini yang antara lain bertujuan untuk menunjukkan solidariti rider terhadap isu berbangkit yang mereka lihat masih lagi tiada penyelesaian. Dan menurut persatuan itu, ini termasuklah isu kadar upah yang tidak tetap dan mereka melihat ia dimanipulasi syarikat serta isu tambang yang tidak setimpal dengan aplikasi yang dikatakan menekan penghantar P-Hailing ataupun rider. Dan difahamkan Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia dijangka mengadakan pertemuan bersama dengan pegawai pejabat Perdana Menteri PMO berkait dengan isu semasa rakan penghantar P-Hailing di Ibu Negara petang ini. Dan rakan setugas Ridaudin Daud ada di sana dan juga rakan setugas Hilmi Malik ada juga di kawasan-kawasan tumpuan yang difahamkan atau dijangka menjadi lokasi-lokasi himpunan rider pada petang ini. Dan kami masih menantikan perkembangan terkini daripada wartawan-wartawan kami yang berada di lapangan ketika ini. Tetapi sebelum itu, kita juga nak bawakan kupasan cerita di sebalik mogok ini. Dan sudah bersedia bersama saya Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali, penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Terima kasih sudi bersama saya dalam cerita untuk kongsikan mengenai dengan pelancaran mogok ini. Pertama sekali, reaksi atau pandangan terhadap pelancaran mogok ini. Terima kasih Nailah kerana menjemput Majlis Malaysia dan saya juga. Bagi pandangan kami di Majlis Malaysia, antara tujuan utama blackout ni dipertengahkan oleh rider-rider Grab atau Foodpanda adalah kerana isu-isu upah lah. Upah fee penghantaran yang semakin mengecil yang didakwa mereka, juga masa yang lebih panjang, masa lebih lama untuk beratur tetapi fee yang masih sama, dan juga berkaitan dengan aspek perlindungan sosial sebenarnya, iaitu tiada sebarang bentuk perlindungan sosial dari segi cara USP, cara mansukso atau insurans. Tambahan pula antara isu-isu yang dipertengahkan oleh rider ni yang kebanyakannya sebenarnya adalah anak muda belia sendiri, adalah living cost hidupnya semakin tinggi di area-area di bandar walaupun di luar bandar. Ya, melihat kepada pelancaran mogok ini, kita lihat sebelum ini sudah pun ada beberapa kali kenyataan dikeluarkan oleh Persatuan Rider ini, tetapi ini boleh dikatakan antara tindakan yang agak besar kalau nak berbanding dengan tindakan yang mereka pernah ambil sebelum ini. Bagaimana untuk kita fahami sebenarnya realiti yang didepani mereka ketika ini sehingga mereka terpaksa melancarkan mogok hari ini? Rata-rata anak muda dan juga rakyat Malaysia semakin tertekan dengan living cost yang semakin tinggi. Dan tetapi apa yang kami lihat juga ialah ia mungkin bukan masa yang sesuai untuk menurunkan upah penghantaran bagi golongan-golongan dalam gig ekonomi lah, yang kita bagi gig ekonomi kan riders. Di samping living cost yang tinggi, tidak bertepatan lah dengan apabila upah pula diturunkan. So it's not eye to eye lah, dia tak sama lah. So perlu adakan lebih banyak sebenarnya perbincangan ringan dengan pihak-pihak Grab, Foodpanda atau apa-apa agensi-agensi lain yang bekerja bersama dengan freelancers atau gig ekonomi seperti rider ini. Ya, pada masa yang sama kita lihat tindakan mogok ini semestinya bukan suatu perkara yang biasa dilakukan. Malah culture atau budaya persatuan atau union itu pun tidak begitu kuat kalau kita lihat dalam kalangan pekerja di Malaysia. Bagi anak muda daripada perspektif Majlis Belia Malaysia, adakah ini menunjukkan satu budaya yang sihat dalam kalangan pekerja muda untuk melancarkan mogok dan sebagainya? Di mana-mana negara yang maju, union atau persatuan adalah satu kesatuan yang meminta atau meminta perbincangan yang majikan adalah satu perkara yang sihat sebenarnya. Dia lebih memberi kepada suara anak muda, suara pekerja itu didengari tanpa ada tanpa ada perkara-perkara macam ni, macam blackout semua ni. Majikan mungkin tidak akan membuka ruang perbincangan. So kadang-kadang kami berasakan perlu ada protes supaya majikan dengar. Sometimes kita minta perbincangan, minta mesyuarat tapi mesyuarat tak jadi, perbincangan tak ada hasil. So perlu sedikit protes-protes begini, protes yang sihat supaya didengarilah keluhan anak muda seperti ini. Ya, pada masa yang sama, mogok ini juga dapat perhatian orang ramai. Antara lain, seperti yang saya katakan tadi, bukan selalu kita lihat mogok ini lancarkan, tetapi juga dari sudut yang berbeza, kita lihat
begitu pentingnya peranan yang dimainkan oleh pekerja gig ekonomi, terutamanya rider, penghantar makanan, penghantar barangan dan sebagainya dalam ekonomi ketika ini. Bukan sahaja dalam gig ekonomi tetapi ekonomi secara keseluruhannya, malah dalam kehidupan seharian kita itu sudah menjadi satu norma baharu kan untuk kita bergantung, depend kepada mereka ini. Tetapi apabila kita melihat hari ini, kita tak tahu lagi skala mogok yang dilancarkan ini. Kami masih lagi cuba untuk dapatkan gambaran di luar sana bersama dengan wartawan-wartawan kami. Tetapi impak yang mereka adakan melalui mogok ini sekiranya berterusan, adakah ini akan dilihat memberi satu impak yang besar kepada ekonomi kita, kepada kehidupan seharian kita sekiranya sudah tiada rider selepas ini? Secara umumnya sejak PKP kita telah banyak kebanyakan rakyat Malaysia di Lembah Kelang telah menggunakan perkhidmatan Grab, Foodpanda. So bagi kami, rata-rata pendapat yang kami tanda tentang belia memang akan ada impak lah. Lagi-lagi pada hari Jumaat dekat dengan hari Minggu, ada kebanyakan anak muda lebih suka mengorder makanan daripada Grab dengan Foodpanda, daripada pergi sendiri ke tempat kedai makan untuk order, sebab dia memerlukan masa yang lama, dia akan menggunakan tenaga dan mungkin kos juga. So mereka lebih selesa kalau mengorder makanan, minta makan daripada Grab dan Foodpanda. So sememangnya jika protes ini atau mogok ini dilakukan secara besar-besaran, dia akan mengakibatkan ramai rakyat Malaysia terasa jugalah dengan delivery makanan. Ada yang mungkin akan tak biasa sebab ada yang kemungkinan setiap hari order melalui Grab atau Foodpanda atau mana-mana syarikat penghantar makanan. So sememangnya akan beri impak. Saya nak berbalik kepada isu-isu yang diketengahkan oleh Persatuan Penghantar P-Hailing ini, merujuk kepada isu kadar upah yang tidak tetap, katanya dimanipulasi syarikat, isu tambang yang tidak setimpal dan sebagainya. Ini juga bukan saja kita memberi tumpuan kepada rider, tetapi ini mungkin masalah-masalah yang membabitkan atau yang juga didepani pekerja gig ekonomi yang lain, bukan saja buat rider tetapi mereka yang berada dalam bidang informal ekonomi ataupun freelancer, mereka juga berdepan isu yang sama. Jadi melihat kepada isu ini dan juga ramai anak muda juga yang akan terkesan daripada isu-isu ini. Apa pentingnya untuk kita ketengahkan isu ini sebenarnya dari isu ataupun dari sudut hak pekerja, hak buruh itu bukan saja memberi perhatian kepada rider, tetapi ini sebenarnya melibatkan hak semua pekerja, khususnya anak muda yang tidak mendapat perlindungan yang selalu kita lihat dalam ekonomi formal atau ekonomi rasmi itu. Sememangnya pekerjaan gig ekonomi atau freelancer tidak ada majikan yang mengawal selia atau diwajibkan memberi perlindungan sosial dari segi insurans, sokso, kesihatan atau KDOSP. So ada perlu banyak perbincangan dengan majikan, dengan pihak kerajaan juga untuk supaya golongan-golongan gig ekonomi seperti Grab rider freelancer ni dilindungi. Sememangnya sekarang mereka berada dalam keadaan precarious, dalam keadaan yang tidak stabil lah. Walaupun mereka mempunyai masa ruang untuk membuat pekerjaan, masa boleh ditentukan sendiri, upah pun boleh ditentukan sendiri, tetapi mereka masih berada dalam keadaan yang tidak stabil sebenarnya sebab tidak ada satu sistem perlindungan bagi mereka kerana mereka bukan dalam sektor formal ekonomi atau sektor pekerjaan formal yang ada struktur dia lah. Struktur pukul 8 masuk bekerja, pukul 5 habis bekerja, mereka ada perlindungan, mereka ada gaji yang tetap. So perlu ada satu perbincangan untuk melihat kepada macam mana polisi-polisi boleh dibentangkan supaya melindungi pekerja-pekerja freelancer atau pekerja dalam gig ekonomi sememangnya. Ya, akhir sekali tadi Kadir juga ada menyebut tentang bagaimana Kadir melihat mogok yang dilancarkan ini sebenarnya satu petanda yang sihat sebenarnya, menunjukkan hubungan yang ada antara pekerja dan juga majikan. Bagi pekerja-pekerja dalam sektor lain yang juga mungkin boleh relate dengan isu-isu yang dibangkitkan ini, isu gaji, isu hak mereka, hubungan mereka bersama dengan majikan, apa lagi contoh tindakan yang boleh mereka ambil untuk mengadakan rundingan, negotiation, dialog yang sihat bersama majikan supaya dapat mereka ketengahkan dan angkat isu mereka, hak mereka?
hak-hak pekerja sebenarnya terutamanya hak-hak belia perlu adakan periodical pembincangan lah dengan majikan. Setiap mungkin 3 bulan ada pembincangan yang perlu diset tentang perkara-perkara yang boleh ditambah baik dari segi pekerjaan, dari segi gaji, dari struktur career development. Perlu diadakan pembincangan ini supaya hubungan antara majikan dengan pekerja tu baik, tiada masalah, dan juga bila ada satu avenue atau satu tempat untuk dibincangkan, semua perkara yang ingin diingini oleh dua-dua pihak boleh dibincangkan secara terbuka supaya tidak ada konflik secara long term lah dalam jangka masa yang panjang. Kita juga berada dalam keadaan dunia sekarang di mana keadaan yang tidak vulnerable lah, bukan vulnerable, uncertain, complex and ambiguous. So perbincangan ini melalui persatuan pekerja, melalui union-union, ketua anak belia juga perlu dilakukan continuously, perlukan kerap supaya ada clarity of understanding each other's problem, ada empathy, memahami background daripada mana mereka datang. Tapi tentunya tak semua orang ada pandangan yang begitu positif terhadap pelancaran mogok dan sebagainya. Tentunya ada pihak yang akan berkata mereka ini apa yang mereka dapat pun, apa jua situasi mereka, ada je yang benda diorang tak puas hati. Pandangan atau komen Kadir terhadap mereka yang tidak menunjukkan solidariti ataupun tidak bersetuju dengan cara ini untuk melancarkan mogok? Bagi kami di MBM perlu diadakan rundingan perbincangan secara continuous sebelum diadakan mogok sebenarnya. Mogok ialah antara salah satu cara yang terakhir lah sebenarnya apabila pintu perbincangan tidak dibuka, golongan tertentu tidak ingin mendengar pendapat atau idea daripada side di sebelah sana. So kami rasa di sana perlu ada continuous perbincangan sebelum adanya mogok. Tetapi jika kedua-dua belah pihak tidak dapat berbincang dengan baik, ada masalah yang tidak tertentu, ada perkara yang tidak dilakukan secara apabila telah dipersetujui, dan jalan terakhir sebenarnya adalah mogok lah atau protes. Pandangan Kadir terhadap keadaan gig ekonomi ketika ini dengan isu-isu yang dibangkitkan itu, isu gaji, kurangnya perlindungan dan sebagainya, untuk kita bergerak ke hadapan, untuk kita mengadaptasi lagi kepada digitalisasi dan sebagainya dalam kita, kebergantungan kita kepada gig ekonomi ini dan juga penghantar makanan ini semakin bertambah. Bergerak ke hadapan, bagaimana Kadir melihat gig ekonomi ini dan apa hak-hak ataupun mekanisme perlindungan yang perlu ada untuk pekerja pada masa akan datang, khususnya buat anak muda? Bagi kami di NBM, berdasarkan beberapa penyelidikan yang kami telah buat dan pembacaan polisi juga, kemajuan sebuah negara sebenarnya diukur daripada jumlah pekerjaan formal economy, di mana struktur pekerjaan yang bagus dan pekerja dilindungi. Tetapi kami faham juga anak muda memerlukan kebebasan. Anak muda ini menentukan masa dia bekerja. Anak muda ini menentukan berapa gaji dia dapat. So, gig ekonomi ini perlu diteliti dengan sepenuhnya sebenarnya sebab ada banyak situasi yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang rentan, fragile. Mereka boleh kehilangan pendapatan tu bila-bila masa. Mereka mungkin tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk diri mereka, keluarga mereka untuk kecemasan dan juga untuk persaraan. So perlu ada satu polisi khusus yang dirangka di peringkat kerajaan supaya golongan gig ekonomi yang ingin meneruskan pekerjaan bersama gig ekonomi ada satu struktur yang melindungi mereka. Dan seterusnya juga anak-anak muda yang ingin berada dalam sektor gig ekonomi tu melihat juga future career plan dia juga. Mungkin dalam masa 3-4 tahun mereka berfikir untuk mendapatkan pekerjaan sepenuhnya yang lebih berstruktur dan dapat melindungi mereka juga. So kita perlu memahami dua-dua aspek pros and cons dan melihat di mana jalan yang terbaiklah bagi anak muda kita. Tetapi ada pelbagai pekerjaan di luar sana yang memberi peluang kepada anak muda untuk memilih. Baik, terima kasih. Itu tadi Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali, Penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia, sikit banyak kongsikan mengenai mogok yang dilancarkan oleh penghantar makanan atau rider hari ini. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas Hilmi Malik yang dipercayai atau difahamkan berada di ibu negara ketika ini untuk bawakan perkembangan terkini mogok yang dilancarkan. Tapi kita akan berjerat seketika kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam cerita dan sebentar tadi kami dapatkan pandangan daripada Majlis Belia Malaysia untuk kongsikan komen mengenai dengan mogok yang dilancarkan oleh penghantar makanan atau rider pada hari ini, dan kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Hilmi Malik yang difahamkan berada di Ibu Negara ketika ini, di mana beberapa kawasan tumpuan difahamkan menjadi lokasi-lokasi perhimpunan rider yang melancarkan mogok hari ini. Hilmi, boleh kongsikan perkembangan terkini dari sana? Baik, terima kasih Naila. Saya kini berada di Ibu Pejabat Pengurusan Grab Malaysia, di mana hari ini juga ini adalah salah satu kawasan tumpuan pada hari ini, sempena dengan yang dikatakan ada berlangsungnya mogok di kalangan penghantar makanan daripada Grab sendiri. Dan setakat ini situasi yang boleh saya kongsikan buat masa ini, ternyata sememangnya sudah ramai rider-rider Grab yang telah mula berkumpul, dan saya lihat juga di sekitar kawasan ini juga telah mula adanya kawalan daripada pihak polis untuk memantau keadaan bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan sebenarnya kalau kita bercakap mengenai dengan agenda hari ini, di mana mereka ini berkumpul tampil di dua pejabat Grab di sini bagi menyerahkan notis memorandum kepada pihak pengurusan Grab, dan berhubung dengan beberapa isu, dan antaranya isu utamanya adalah melibatkan tentang kadar upah mereka, di mana kadar minimum yang difahamkan sebelum ini berada pada RM5 yang telah pun diturunkan kepada RM3. Kalau anda dapat lihat juga situasi ketika ini agak bising, di mana rider telah pun mula bergerak, ada yang baru saja tiba dan ada yang masih lagi berkumpul di sekitar Ibu Pejabat Grab ini, dan antara lain sebenarnya mereka ingin menyentuh mengenai dengan soal kebajikan penghantar makanan, di mana sebenarnya isunya agak teknikal. Ia melibatkan pihak pengurusan dan secara terus bersama dengan rider Grab ini, dan antaranya ialah isu-isu bagaimana mereka ini menerima kadar upah, di mana saya difahamkan apabila penghantaran mereka terima agak tinggi, namun difahamkan kadar upah mereka itu telah pun direndahkan, dan itu antara yang sedikit sebanyak hari ini antara perkara yang mereka ingin perjuangkan pada hari ini. Dan sebenarnya kami hari ini ada dua pasukan, ada dua kru terlibat, dan saya salah seorang yang berada di Ibu Pejabat Grab dan seorang lagi rakan setugas berada di sekitar Kuala Lumpur, dan saya difahamkan mereka berada di sekitar restoran Pelita, dan di sana juga ada satu lagi kumpulan penghantar makanan Grab yang difahamkan akan mengadakan perjumpaan dengan salah seorang wakil daripada Pejabat Perdana Menteri untuk tujuan sama, iaitu menyerahkan notis memorandum. Dan sebentar tadi juga saya ingin kongsikan kita ada juga nampak kelibat kenderaan daripada pejabat Kementerian Sumber Manusia yang memasuki ke dalam kawasan pejabat Grab Malaysia ini, dan saya tak dapat pastikan lagi siapa individu yang berada dalam kenderaan tersebut. Dan setakat ini kita masih lagi menantikan sebarang pergerakan, dan cuaca di sini sebenarnya tengah hujan, Naila, dan saya akan cuba lagi dapatkan perkembangan terkini, dan kami masih lagi menantikan perjumpaan daripada wakil penghantar makanan ini dan juga pihak Grab untuk kita nak saksikan sendiri bagaimana penyerahan memorandum yang dikatakan tadi itu, Naila. Hilmi, difahamkan semalam tular satu poster dipercayai menceritakan tentang mogok yang dilancarkan hari ini dan juga menyatakan menyenaraikan beberapa lokasi tumpuan untuk mengajak menyeru kepada rider ini supaya berkumpul, berhimpun bagi menyatakan kekecewaan atau ketidakpuasan hati mereka. Di lokasi-lokasi tumpuan ini, mungkin Hilmi sudah pun membuat tinjauan di lokasi ini, ada perhimpunan dan juga sejauh mana terkesan pengguna-pengguna aplikasi penghantaran makanan hari ini, kalau Hilmi ada sempat melakukan tinjauan hari ini? Okey, baik. Itulah sebenarnya, Naila. Itulah antara perkara yang kita cuba usaha untuk dapatkan visual pada hari ini, tapi malangnya kita tak dapat kesan ataupun menjejaki kumpulan penghantar makanan yang dikatakan mereka ini sebenarnya berada di beberapa checkpoint tertentu. Kalau kita lihat daripada poster semalam, ada yang mengatakan perhimpunan ini akan berlangsung di Sambil Piramid, ada yang di Sogo dan ada yang juga di IOI Putrajaya, dan mereka ini berpecah sebelum mereka menuju ke tempat tumpuan yang utama ini, iaitu di HQ. Dan sebenarnya perjumpaan bersama dengan Pejabat Perdana Menteri itu tadi juga adalah berita baru yang kami terima, di mana mereka baru saja mengumumkan mengenai dengan perjumpaan itu.
Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai dengan perarakan ataupun konvoi mogok ini sendiri, pada hari ini apa yang dimaklumkan semalam tidak kelihatan untuk hari ini. Dan sebenarnya pasukan ataupun kru daripada wartawan Esok ni, rakan tugas saya, Ridauddin Daud juga berada di sekitar ibu kota untuk memantau jika terdapat sebarang pergerakan daripada kumpulan penghantar makanan ini. Tapi apa info yang terbaru yang saya dapat di mana kita tak dapat untuk menjejaki. Dan malangnya juga kita tidak tahu sebenarnya siapa antara individu yang menganjurkan perhimpunan ini. Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan individu ataupun wakil daripada syarikat penghantar makanan Grab ini berhubung dengan wakil kumpulan yang melakukan pergerakan ini, dan kita masih lagi cuba untuk mendapatkan ataupun menjejaki siapakah dia individu di sebalik perhimpunan ini yang menggerakkan segala agenda pada hari ini, dan itu antara perkara yang akan kami cuba dapatkan hari ini. Dan seperti biasa Naila, seperti yang saya katakan tadi, kita masih lagi menantikan sebarang perkembangan baru di Ibu Pejabat Grab di sekitar Petaling Jaya ini, Naila. Ya, Hilmi, kita berbaki 1 minit saja, tetapi mungkin daripada awal tadi sehinggalah sekarang mungkin ada perkembangan yang boleh lagi dikongsikan di Ibu Pejabat Grab, mungkin lebih ramai yang sudah mula berkumpul di sana, Hilmi? Yes, memangnya Naila, jumlah ataupun pergerakan boleh saya katakan mula meningkat. Ada rider-rider yang baru saja tiba, dan cuma keadaan ketika ini mereka terpaksa berkawal, di mana kami juga pada awalnya dibenarkan masuk, tapi mungkin dalam keadaan yang agak ramai pada ketika ini, petugas media juga telah pun diarahkan keluar, dan juga daripada kumpulan penghantar makanan ini sebenarnya mereka juga telah pun diarahkan untuk bersurai dan berada di luar premis. Dan saya rasa ini adalah mungkin pada faktor-faktor keselamatan, dan seperti yang saya katakan tadi, pasukan polis juga pun telah pun bersedia memantau di sekitar kawasan pejabat ini, dan kita masih lagi menantikan sebarang lagi perkembangan lanjut. Dan buat masa ini kita tak dapat lagi lihat sebarang pergerakan maupun penyerahan memorandum yang dikatakan tadi. Cuma buat masa ini mungkin ada perjumpaan daripada wakil syarikat Grab sendiri dan juga penghantar makanan, dan saya akan cuba untuk dapatkan perkembangan lanjut sebentar lagi, Naila. Okey, baik. Terima kasih Hilmi, dan kita juga akan bersama dengan Ridauddin Daud. Dipercayai berada di Ibu Negara juga untuk membawakan laporan perkembangan terkini mengenai mogok yang dilancarkan oleh rider penghantar makanan di Ibu Negara ketika ini. Dan itu sahaja untuk cerita jam ini bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.